Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya yang akan membincangkan subtopik hadis iaitu rasuah, pendidikan Islam tahun 6. Semoga anak-anak dapat menonton dan memahami pengajaran dari video ini. Selamat menonton. Banyak ni. Come in. Huh? Ada pelanggan. Oh. Selamat pagi, makcik. Makcik nak buat permohonan ni. Susah ni. Sebentar, makcik. Ha. Ha? Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Macam ni lah, makcik. Kalau ikut hati saya yang mulia ni, saya memang nak tolong, makcik. Tapi, makcik kenalah bagi bayaran perkhidmatan. Perkhidmatan apa ni nak? Setahu makcik, tak ada kena bayar apa-apa. Kena, makcik. Kalau tak lambat ni. Oh, macam tu. Sekarang baru makcik faham. Come in. Bayaran apa ni? Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Jangan mengambil kesempatan. Kita mesti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Next. Saya datang nak mohon kerja ni, cik. Susah ni. Rasuah membawa padah. Ingat. Anak-anak, video yang kita lihat sebentar tadi merupakan situasi yang biasa berlaku di dalam masyarakat. Ada sesetengah individu dengan sengaja meminta ganjaran di atas perkhidmatan yang dilakukan, walaupun hakikatnya adalah suatu perbuatan yang salah dari segi undang-undang dan ajaran agama Islam. Perbuatan ini dinamakan rasuah. An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi ar-rishwah. Dalam Al-Quran, rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perbuatan jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu. Rasuah ataupun corruption dalam bahasa Inggeris tidak diberi definisi yang khusus di dalam Undang-Undang Malaysia, tetapi ditakrifkan sebagai suapan. Perbuatan sedemikian diharamkan kerana mengandungi beberapa perkara yang diharamkan oleh agama. Antaranya, yang pertama, tidak akan berlaku kebenaran dalam sesebuah masyarakat selagi mana perbuatan rasuah dilakukan oleh manusia. Dengan rasuah, manusia selalu melanggar hukum untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya. Dan yang terakhir, dengan rasuah juga, manusia dapat membalas dendam antara seorang manusia dengan yang lain. Dalam Islam, rasuah juga bermaksud harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manusia, baik untuk memperolehi keuntungan maupun untuk menghindari kemudaratan yang sepatutnya diselesaikan tanpa imbalan ataupun imbuhan. Intipati hadis. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya dinaikkan pangkat.
Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah. Sebab berlakunya rasuah. Sebab yang pertama ialah iman yang lemah. Iman yang lemah menyebabkan manusia tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kerana kelemahan diri. Manusia gagal mengawal kehendak diri kerana tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Kerana keinginan meraih sesuatu jawatan dengan mudah, maka manusia dengan mudahnya melakukan perbuatan yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain mahu segera hidup mewah tanpa ada usaha. Kesan rasuah. Yang pertama, menimbulkan permusuhan. Yang kedua, menjatuhkan maruah. Yang ketiga, hidup tidak diberkati. Yang keempat, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Yang kelima, kestabilan sesuatu organisasi akan terabai. Yang terakhir, mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan menjauhi rasuah. Yang pertama, masyarakat akan hidup bersatu padu. Yang kedua, sesuatu organisasi akan lebih stabil. Yang ketiga, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat diperkukuhkan. Dan yang keempat, jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada hadis. Yang pertama, jadikan Islam sebagai cara hidup. Islam adalah bukan sekadar agama yang dihayati dan dipraktikkan dalam upacara-upacara tertentu, dan bukan juga agama yang terbatas kepada tempat-tempat tertentu. Bahkan, Islam sebenarnya adalah cara hidup. Setiap urusan hidup mestilah diserasikan dengan Islam. Yang kedua, menjauhi rasuah. Generasi muda yang dididik agar membenci gejala rasuah ini akan lebih bersikap telus, jujur dan amanah ketika menjalankan tugas apabila mereka dewasa kelak. Yang ketiga, mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi dan penerima rasuah berhak mendapat kemurkaan Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka melakukan sesuatu perbuatan yang batil dan mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Yang keempat, mencari rezeki dan meraih kejayaan. Manusia perlu berusaha mencari rezeki dan kejayaan berdasarkan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, negara mundur dan kucar kacir. Banyak negara yang dianugerahi dengan pelbagai sumber kekayaan, tetapi kerana rasuah, ada yang terbenam dalam kemelut kemunduran, ada yang tertimbus dalam lumpur kemiskinan. Kekayaan negara telah disalahguna. Akibatnya, kemunduran terus melanda, kemiskinan terus merebak. Apabila tidak ada kesungguhan untuk membanteras rasuah, ia akan tumbuh melebar, subur membesar, lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap menjadi budaya hingga memusnahkan sesebuah negara bangsa. Rumusan. Rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul, yang wajib kita jauhi kerana kesannya yang sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Kehidupan dunia adalah ujian. Pangkat dan jawatan adalah ujian. Amanah dan tanggungjawab juga ujian. Menegak yang makruf, menentang yang mungkar adalah tuntutan. Setiap janji diungkapkan. Setiap perkara dilakukan atau tidak dilakukan akan diperiksa pada hari kebangkitan. Ketika itu tidak ada peguam bela untuk membela dosa yang dilakukan.
Begitu juga amanah yang gagal disempurnakan. Memerangi rasuah adalah jihad yang perlu disemai di hati sanubari semua manusia. Semoga Allah memberi petunjuk dan kekuatan kepada setiap manusia untuk menghindari daripada melakukan perbuatan rasuah. Terima kasih kerana sudi menonton video sehingga akhir. Semoga memberi manfaat kepada semua. Gunakan manfaat ruang ini untuk membantu anak-anak di rumah. Akhir kata, bertambah kuat kepercayaan kepada agama, bertambah tinggi darjat di dalam pergaulan hidup, dan bertambah naik tingkah laku dan akal budinya. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.